Waalaikumsalam. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama di live kami di page Rock Friend. Okey. Sebelum tu saya ada motivasi hari ni, kata-kata motivasi iaitu harapan itu akan selalu ada bagi mereka yang sentiasa berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang tidak pernah berputus asa. Dan ketenangan akan ada bersama mereka yang selalu reda dengan apa yang telah diatur dan dikehendakinya. Okey. Sebenarnya hari ni pada hari Isnin iaitu pada 14 Disember kita dah bersiaran, kita dah masuk siri ke-49. Jadi kita dah bersiaran selama 49 hari lah. Lama 2 bulan. Tak tahu, sebulan lebih. Sebulan lebih. Okey. Kat sini saya nak buat disclaimer sikit yang bahawa live kita buat setiap hari ni kita just nak sharing info-info terbaru. Yang viewer semua tak tahu apa yang contohnya kalau macam topik kita hari ni mungkin viewers kita dekat luar sana ada yang tak tahu. So kita dekat sini adalah untuk sharing dan untuk tambahkan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Okey. Seterusnya lokasi kita terletak di bersebelahan dengan Andalusia Travel and Tours dan di deretan Wisma bin Daud. Kan, Betul. Ni kita ni ada gambar ni kita boleh tengok dia tunjuk. Kita boleh tengok dekat sini lah dalam gambar ni. Kita ada dekat situ tepi sini. Belah sini. Tu bin Daud kan? Bin Daud dekat belah Tuan Haziq sana tu. So kita dekat deretan situ lah. Okay. So kita rasakan nampak ni. Yang kuning tu Kuning. Kuning tu kita punya banner kan, nampak? Ni, kuning tu nampak kan? Dekat atas tu. Atas tu Boleh zoom lah kalau siapa yang tak nampak tu kan. Tak pun boleh google je ada keluar. Okey. Seterusnya. Okey, ni Tuan Haziq. Selalu setiap live kita akan berikan free gift kepada komentar-komentar kita dekat Facebook ni kan. Dekat live kita ni. Siapa yang bagi komen, hi ke, salam ke, apa-apalah. Janji dia komen kat situ. Kita akan DM dia. Minta alamat apa semua. Kita akan postkan free gift ni kepada anda yang komen tu. Okey, seterusnya working hours kita normal lah orang kata kan. Normal working hours kita iaitu start pada Isnin hingga Jumaat bermula jam 9 pagi hingga 6 petang dan hari Sabtu 9 pagi hingga 1 petang. Okey, ni kalau musim PKPB ni. Dia lain lah maknanya. Dah lain dah. Kita dah singkatkan masa lah. Betul. Saya pun tak perasan juga. Dah lain dah tukar. Iaitu kita beroperasi Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi hingga 4.30 petang saja. Dan hari Sabtu kita work from home lah. Okey. Seterusnya kita nak bagi tahulah kita punya package yang ada dekat Andalusia Tijarah ni. Okey, yang pertama kita ada package Hip by Tea. Hip by Tea je lah. Hip by Tea. Okay, Hip by Tea ni apa benda? Mungkin kepada viewers yang baru masuk dengan join kita ni, dia tak tahu apa itu Hip by Tea. Okay, Hip by Tea ni adalah macam mana cakap, takaful kebakaran lah. Main dia takaful kebakaran, tapi dalam tu dia bukan untuk kebakaran saja. Dia ada untuk SME, untuk siapa yang nak start up business. So kita boleh termasuk dalam Hip by Tea ni. Okay, lepas tu kita ada apa Tuan Haziq dalam Hip by Tea ni? Hip by Tea kita ada rumah. Untuk rumah, isi rumah. Untuk isi rumah. So kalau siapa nak householder lah. Kalau siapa yang biasa, tapi kalau siapa yang tak tahu lagi, kita panggil isi rumah. Ataupun satu lagi kebakaran kan. Orang panggil. Okay, sebelumnya kita ada package Rock Friend. Macam topik kita hari ni kan. Rock Friend atas ni. Rock Friend ni kita untuk kita renew Rock insurance kita dengan Tuan Haziq lah. Sebab Tuan Haziq dia adalah pakar dalam bidang motor takaful ni kan. Alhamdulillah lah, pakar sikit lah. Tak banyak sangat lah tapi okey lah. Okey, seterusnya kita ada package
Shumul Pro. Yakni Shumul Pro ni saya rasa tu part saya, iaitu berkisar tentang PA lah, personal accident dalam motor takaful tu juga. Dia macam subtopik jugalah kan cakap kan. Dia kira subtopik juga, tapi sebabkan personal accident ni misalnya ada pakar juga, bukannya dari segi motor takaful juga kan. Betul. Ada personal accident yang lain kan juga kan. Betul. Dia lain. So dia macam tambahan lah dalam motor takaful tu. Dia ada tambahan juga. Okey, seterusnya kita ada Safa 360. Yang ni produk yang ni package Miss Linda. Iaitu berkenaan dengan travel travel ke luar negara dan dalam Malaysia. Safa 360. Safa tu maksudnya macam perjalanan sebenarnya. Perjalanan dalam bahasa Arab. Perjalanan 360 lah. Perjalanan menyeluruh. Okey, sebenarnya saya nak kenalkan panel hari ni seperti yang anda lihat kat sebelah saya. Seperti biasalah, semua orang dah kenal rasanya kan. Iaitu Tuan Haziq yang pakar dalam motor takaful. Okey, hari ni kita akan bercerita tentang tajuk apa Tuan Haziq? Hari ni kita cerita, kalau kita kat sini kita ada 3 cara nak faham tentang sum covered. Sebab ramai orang rasanya dia tak faham juga sebenarnya sum covered ni. Kan bila kita bila kita cakap pasal sum return dengan covered customer kan, sum covered dia selalu cakap apa? Dia kata nak paling rendah punya kan. Itu salah satu dia. Lepas tu ada kata mana yang sesuai. Ada yang tanya mana yang sesuai kan. So ada yang tak tahu juga sebenarnya apa yang sesuai, apa yang tak. Lepas tu ada yang kata kita ada customer yang mana dia nak lebih. Dia kata nak tinggi lah. Dia nak tinggi. Kita dah bagi yang sesuai untuk dia. Lepas tu kata dia nak tinggi juga. So macam mana nak faham sebenarnya? Ada orang tak faham sebenarnya benda ni kan. So ada orang tu main beli je. Tapi bila nak claim, itu yang buat dia orang garu kepala juga kan. Pening lah. Pening kepala. So ramai orang sebenarnya dia pening kepala bila nak buat sum cover ni. Selalu dia akan abaikan terus. Bila tengok lah yang first adalah dia cakap kereta dia sendiri kan. Dia nak cover kereta dia. Okay, itu satulah dia akan pentingkan. Second dia akan pentingkan ada windscreen ke tak. Kalau ada windscreen dia akan tengok juga coverage tu. Lepas tu yang third dia akan pentingkan dia punya dia punya harga dia. Premium dia. Jadi itu third yang akan dibincangkan. Macam dia orang akan fikirlah dia punya plan. Tapi yang fourth ni tak banyak orang buat. Iaitu sum covered. Ada setengah memang peka dengan benda ni. Tapi ada setengah memang diorang susah nak ambil tahu. Sebab diorang tak faham pun sebenarnya. So saya pun tak faham benda yang sum covered tu. Tak faham lah. Tak faham sangat lah. Apa tu maksud sum tu? Sum tambah. Sum kalau dalam matematik kita panggil jumlah sebenarnya. Jumlah. Tapi bila kan matematik kita tahu sum adalah tambah lah. Saya cakap macam tu lah. So dia lain sebenarnya. So orang yang akan matematik dia akan tambah duit. Sebab itulah kot mungkin lah. So kiranya jumlah yang di cover lah macam tu. Sum covered. Jumlah yang dilindungi. Jumlah yang dilindungi. So itu adalah maksud sum covered. Kalau siapa yang nak tahu apa bahasa dia, selalu orang cakap kan. Ejen-ejen cakap kita bukan faham pun, tapi kita macam ya kan je kita. Betul-betul. Kata saya nak lagi rendah sikit, dia kata macam tu kan. So banyak orang macam dia sebenarnya tak tahu sebenarnya. Tapi dekat sini kita akan ceritakan 3 cara macam mana kita nak kupaskan tentang sum cover ni dengan mudah. Sebab kebanyakannya bukannya diorang tak tahu, tapi diorang tak tahu benda yang simple, yang perlu diorang tahu sebenarnya. Banyak benda-benda pelik-pelik je diorang tahu kan. So yang pelik-pelik punya coverage bukan main kan. Kunci kereta hilang lah contohlah kan. Lepas tu tempat duduk kanak-kanak kan. Itu pun sama juga orang nampak tu. Tapi bila sum covered orang macam tak faham sangat sebenarnya. So lepas tu dia akan macam contoh boleh claim terus penuh duit tu ke sum covered tu. Tapi sebenarnya dia ada syarat-syarat dia juga. Tapi saya ceritakan 3 je step dia. Senang je nak ingat. So kita akan sentuh 3 bahagian tu lah. Yang mana ada 3 bahagian. Dalam sum covered ni yang penting dia ada 3 bahagian. Itu windscreen yang pertama kan. Windscreen jadi windscreen yang pertama. Lepas tu kita ada kereta tu sendiri. Third adalah towing sendiri. So 3 benda ni orang kata towing pun ada sum covered juga kan. Tapi coverage saja lah kita sebut. Sum covered tak sebenarnya harga duit, jumlah wang ringgit. Tak. Tapi dia berapa kilometer pun itu adalah covered, sum covered jugalah. Jumlah orang panggil dilindungi kan. So ini benda-benda yang penting lah.
So kita akan pergi kita punya first gambar kita. Sekejap boleh tak? Okay, lupa. Okay. Ini adalah sum covered kan. So yang penting bila kita buat apa tu, kita nak claim tu, apa tu, pihak ejen tu ataupun agensi dia akan check benda ni. Ataupun sendiri kalau kita call terus apa mana? Ni ke auto assist ni? Auto assist ni Kalau kita call ni, dia akan bagi kita apa tu? Bagi kita nombor untuk dekat sini adalah sini kita ada kat sini auto assist macam biasa. Tapi bila kita nak claim kan semua, dia nak panggil untuk orang, dia lebih kurang macam adjuster juga. Tapi kebanyakannya mekanik je. Kalau untuk takaful provider yang ni, yang warna oranye ni, dia selalu dia bukan upah, dia appoint mekanik saja, tak perlu adjuster. So maknanya orang panggil adjuster ni, kalau orang cakap adjuster seminggu lebih kan, orang tahu benda tu kan. Lambat lah saya cakap lah. Tapi kalau mekanik ni dekat situ on the spot, dia boleh tahu dah harga berapa nak cover lah benda tu. So ini gambar kita ni, kita buat ni. So next kita adalah akan pergi tentang kes kecurian. Apa statistik ke? Statistik juga. Boleh apa, misalnya bacakan sikit. Kita tutup sikit, besarkan sikit lah. Boleh bacakan? Dalam ni dalam ni nampak dah. Nampak tak? Okey, ini statistik kecurian kenderaan seluruh Malaysia mengikut kelas start pada 2016 hingga 2019. Okey, yang first motosikal 15%, jumlah kecurian yang melibatkan motosikal 15% lah. So yang kedua kenderaan persendirian, kereta sebanyak 13%, kes kehilangan kes kecurian kereta lah kan, betul tak? Betul. Okey, yang ketiga kenderaan komersial iaitu lori. Tak kisah lori besar ke apa. Tak kisah lori besar ke, kebanyakan komersial ni dia tak besar sangat, dia macam yang biasalah. Yang ni pun macam kontena jugalah sebenarnya. So kita tengok kat sini sebenarnya, kalau ikut tahun kat sini, nampak tak? Tahun dia rasanya dia semakin menurun. Tapi kalau tengok menurun tu, setiap tahun, nampak tak? 2019 yang warna biru tu kan, itu adalah 26,000 kecurian setahun. Tahun lepas. Banyak tu. Untuk motosikal saja. 2019 kan? 2019. Jadi tinggi juga. Tu yang macam orang kata, apa tu, kenderaan panas orang kata kan. Hot car kan. Kalau nak tahu, siapa nak tahu kenderaan panas tu, itu maksudnya kereta yang senang curi, yang banyak orang curi lah, bukan senang curi lah. So kan kadang orang pakai kereta apa, motor-motor macam apa tu panggil, Honda Sportbike ke? yang biasa punya, yang Waisuku. Tu famous juga dulu. Famous sampai sekarang pun sebenarnya. RS 150 Honda tu kan. So kereta-kereta tu kereta-kereta panas juga, siapa yang nak tahulah. So sebab itulah kadang-kadang dia punya coverage dia premium dan harga dia agak tinggi juga sebenarnya. So dari situ kita boleh tahu sum cover dia kena letak tinggi juga. Memang motosikal tu pun lagi tinggi daripada motosikal biasa, kalau kita panggil kapcai kan. So dia lagi tinggi daripada motosikal biasa ni lah. Okay, so lepas tu kita ada maaf tadi ada gambar laju sikit. So lepas tu kita ada kereta pula. Kereta untuk tahun lepas pun dah 7,000 lebih yang hilang. Setahun Setahun. Untuk dalam setahun. So maksudnya kalau ikutkan sehari berapa? Kalau ikutkan, kira sikit lah kan. So kalau ikutkan sehari, sementara tu hari kira 74, tu kita ada viewers yang baru yang beri komen, iaitu Junaida MY. Okey, kata salam Tuan Haziq dan Miss Nani. Okey, waalaikumsalam. Okey, so kita ada dalam sehari kalau 7,413 kenderaan ni untuk kereta saja, bahagi dengan setahunnya setiap hari 365 lah kan. So dia dalam 20 lebih kereta yang dicuri sehari. Banyak tu. Banyak. So benda ni orang panggil macam kalau fikir tahun ni kurang pun kan, ikutkan kurang pun mungkin dah 10 kereta sehari juga benda tu. So still banyak juga kalau ikut kecurian ni. So bila kecurian berlaku ni, sum covered benda yang orang akan cari dulu sebenarnya. So kita pergi next ni, kita ada kereta ni adalah kereta-kereta panas orang panggil. Hot car. Apa paling panas kat situ? Paling panas kita tengok apa nombor 1 ni. 2018 lah, 2017 tak ada cerita lah. Wira yang pertama. Itu dulu lah, sekarang rasa dah tak kan? 2018 tapi 18? baru juga. Wira. Lepas tu second Iswara. Lepas tu ketiga Hilux.
Highlight yang besar tu orang boleh curi Orang boleh curi. Ya, orang pelik lah kenapa curi ni kan. Nanti saya akan cerita juga. So lepas tu kita ada Kancil, Myvi, Saga, Wajah, Wellfire, Vios, Alza. So maknanya kereta-kereta macam ni rasanya kenapa dia selalu kena curi ni sebenarnya? Tak sure lah. Tak sure kan. Mungkin ramai orang tak tahu. Macam dia kata tapi sebenarnya kalau ikutkan kereta Honda sebenarnya lagi orang panggil orang nak kan. Honda Civic contoh kan. Honda Civic tu ada juga banyak kes kecurian. Tapi dia tak orang panggil over top the yang ni kereta-kereta ni 2018 ni. Kan. So orang pelik kenapa dia curi kan. Kebanyakannya kalau zaman sekarang kereta baru semua atau kereta lama ke susah nak curi sebenarnya sebabkan oleh dia punya safety system dia kan, alarm semualah. So tapi sebabkan ni Velfire ni baru juga ni kan. Tapi kereta mahal-mahal saya tu makin bawah kan. Kereta yang murah-murah bagian atas. So pelik kenapa orang kata kau senang nak curi macam tu? Satu mungkin senang curi tapi kenapa orang nak curi sangat kereta ni? Pergilah curi BMW ke apa kan. Benda kereta-kereta macam tu. So tapi sebabkan apa? Sebabkan salah satu faktor ini bukannya faktor majoriti atau apa-apalah. Tapi salah satu faktor dia adalah sebabkan spare part. Spare part dia mahal ke? Sebabkan spare part yang susah nak cari. Kalau kita ikutkan kereta BMW, siapa yang nak tahu, dekat sini pun ada banyak lah kedai-kedai yang jual spare part dia. Memang banyak. So orang panggil spare part tu senang cari. Dia boleh cari yang baru. Tapi kalau macam contoh kereta Wira, Proton Wira ni, ada orang jual lagi tak spare part tu? Tak ada sebenarnya. Tak ada sebenarnya. Kalau ikutkan memang kurang. Memang kalau ada pun yang dia buat tahun 90 punya spare part tu yang ada lagi. Memang dia akan buat production lah untuk spare part tu kan. Sama juga macam Kancil, Iswara ni. Iswara ni lagi lah. Ada ke tak spare part dia? Tak ada lah saya. Tak ada lah. Orang akan pakai macam kereta lain punya spare part kan. So sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya kat sini, ini adalah disebabkan oleh spare part sebenarnya. Kalau yang top 3 ni sebenarnya. Hilux ni sebenarnya okey juga. Tapi yang dua ni sebenarnya Wira, Iswara, Kancil, Saga, Wajah ni sebabkan oleh spare part dia yang sangat kurang production dia. So macam saya pun terfikir juga kenapa orang tak buat, orang panggil original OEM lah orang panggil lah, manufacturing kan. So sebenarnya kalau dia buat benda macam tu, dia orang dah tak boleh curi dah. Kalau kadang kita tengok kereta dekat KL kadang ni bukannya kereta tu okey ada, tapi lampu dia hilang. Pencuri. Perasan tak? Perasan? Tiba-tiba kita tengok dekat dia punya meter dia dah hilang juga semua tu. Bukannya sebabkan kereta tu orang nak sangat, tapi dia nak spare part tu yang tak ada. So itu adalah salah satu faktor lah. So faktor lain contoh macam Myvi ni sebabkan kereta ni memang orang panggil semua orang pakai lah. Dah banyak lah kan. Dah banyak. So orang nak curi juga kereta tu. Dia kadar dia tinggi sebabkan banyak kereta tu kan. So itulah. So kita pergi next. Okay, so kita masuk dengan kita punya sum covered hari ni kan. So first kali adalah kita punya soalan apa? Soalan berapa kita nak cover? Kan? Kalau soalannya kalau dah claim sum covered boleh claim 2 kali untuk setahun ke? Okay tadi yang berapa tu nantilah kita cerita. Tapi untuk sekarang kita akan cerita tentang berapa boleh tak kan claim 2 kali kan untuk setahun kan. Contoh kalau macam windscreen kan. So kalau ikutkan sebenarnya ni first cermin pecah sekali ni kan. So boleh kan. Ni benda ni cover kan. So sekali boleh lah. Sekali boleh kan. Kan nampak orang ni pun senyum kan. Mekanik ni. So second kita ada pecah pula. Yang ni kita ada news kan. Yang mana ni dekat mana ni? Kat Malaysia jadi ke macam ni? Setak tu. Tak, kat Malaysia kita akan campak keluar terus. Tapi kalau dekat negara ni negara mana ni? Rasanya ni China rasanya. So China ni memang sebab orang panggil penduduk ramai. Pelik-pelik kan selalu. Sebabkan dia punya kalau orang panggil macam kereta Myvi tu, kalau dia kurang dia kecurian tak akan banyak. Benda kecurian pelik tu tak akan banyak. Tapi kalau Myvi ni banyak, kan banyak kecurian tu kan. Sama juga macam rakyat di negara China. Yang mana negara China ni penduduk ramai. So orang panggil probability ataupun kadar untuk ada kes-kes pelik ni memang ada benda tu. Sebabkan penduduk dia sangat banyak lah ramai lah macam tu. So kalau kat sini kita bahasa Inggeris sikit lah, saya baca sikit lah. So they publish on August 11, 2016 kan, 2016 August 11. So police in North China, Heilongjiang kan, province are investigating after a man reportedly rammed his body through the windscreen of a bus getting stuck half in and half out of the vehicle. So nampak tak? Dia separuh badan dia
dekat luar cermin, separuh badan dia kat dalam kan. So ini berlaku lah apa yang dia report. So the bus was on its way from Wang Kui County to Sui Hua City on Thursday morning when the incident happened near Central Primary School in Sui Hua. So according to the passenger on the bus, the man stormed into the windscreen twice during the journey. So breaking the glass on the second occasion. So maksudnya mungkin orang ni saya rasa ni driver ke? Oh tak, bukan. Oh okey. Ni bukan driver, ni penumpang. Penumpang yang duduk kan kadang cikgu suka duduk depan tu kan. So mungkin tak tahulah apa jadilah. Dia tak pakai seat belt ke? Dia tak pakai seat belt kot rasanya. So apa yang jadi, first time dia terlanggar tu okey, tapi bila second time kan tinggi kan. Kalau break pun dia akan terkeluar terus lah. Kuat jugalah. Kadang dia orang memang kuat juga. Cermin memang selalu pecah lah. So lepas tu kita ada macam apa, dia sambung lagi, rescue soon arrived and sent the unidentified man to hospital. Lepas tu miraculously he suffered only cuts and bruises though he had bled a lot. So maksudnya macam dia adalah luka-luka sikit lah, semua ada bengkak kan, tapi dia survive juga. Kepala dia elok tengok situ. Kepala dia elok pula kan. So dahsyat jugalah sebenarnya. Kuat juga. So macam untuk sebenarnya ni bukan sebab break, sebabkan orang ni yang pergi langgar sendiri. Penumpang ni yang pergi hentak kan. Sebab apa? Tak tahu. Dia orang kata dia orang nak pergi jumpa psikiatrik punya doktor. Nak kena check dia. So untuk sambungan untuk dia punya kes ni mungkin akan datang nanti, saya akan beritahu. Sebab pelik juga saya tengok. So second time, contoh cermin kan, orang buat hal pula kan. Ini adalah third party yang buat hal kan. So boleh ke tak kan. So ini pun dia buat betul-betul lah. Mekanik tadi tu dia buat betul-betul. Dia kata ni tak boleh pecah punya lah kan. So dia kata okey boleh. So boleh. Dari sini kedua, orang mak kali kedua boleh ke tak? Dari sini kita tengok situasi ni. Boleh lah maknanya. So maknanya kalau ikutkan 2 kali tu boleh, tapi ikutkan sum covered juga. Faham? Contoh dia macam mana tu? Contoh kalau kita first time tu kita cover 1,000 kan, 1,000 windscreen. So untuk first time tu bila kita pecah, kita kena apa tu, harga cost tu adalah 500 kan. Lepas tu contoh kali kedua pula pecah juga sebabkan orang ni lah kan. Orang yang tadi tu yang langgar tu. So lepas tu bila kita nak cover, contoh cover cost dia sama juga 500. So boleh cover benda tu. So cukuplah 1,000 untuk cukuplah 1,000 lah. Contoh kalau kita ni apa tu nak cover sampai 1,500 kan. So bila cover 1,500, cost tu 500 sampai 3 kali pun boleh. Tapi kalau ikut kes sebenar, contoh macam kereta Peugeot 3008 yang mana coverage untuk windscreen kalau selalu yang ambil 3,500 windscreen dia lah kan. 3,500. So banyak. Maksudnya sebab cermin dia besar kan, SUV semua. So dari situ bila dia tengok, kita ni customer kita sendirilah, klien kita sendiri, bila dia tengok berapa cost dia untuk betulkan dia punya cermin pecah tu besar juga, ada 2 pecah. So bila pecah tu dia cost dia dalam 2,500 juga. 2,500. Mahal. So dia dah tolak, kalau 3,500 tolak 2,500 ada tinggal berapa dah? 1,000 lah kan. So tinggal 1,000 je. So dari situ contoh kalau dia tanya juga customer klien kita, kalau ada pecah, contoh kan, boleh claim lagi ke tak? Boleh, tapi dia akan cover. Contoh kalau cermin kita ni pecah yang sikit, dia crack je, dia tak macam sebelum ni kan, ataupun cermin bahagian yang kecil kan, retak je contoh lah, ataupun cermin bahagian kecil tu. So dia boleh tukar, kalau cost dia 1,000, so boleh claim 2 kali lah benda tu. Tak ada masalah. Itu orang panggil real case. Tapi kalau lebih? Kalau lebih kita akan sambung lepas ni sebenarnya. Tapi lebih tu saya cakap kita akan top up sebenarnya. Top up sendiri. Contoh kalau harga dia 1,500 kan, tadi 2,500 kan first kan. Lepas tu kita punya coverage tu 3,500, tolak jadi 1,000 kan. Lepas tu bila pecah kali kedua ni, harga dia 1,500 cost dia. Tapi kita cover 1,000 ni. Boleh claim ke tak? Boleh. Tapi kita top up 500 tu. Lebih kurang macam tu lah. So kita akan cerita juga sebenarnya benda ni kan. So next kita ada adalah kalau kereta kita kan. Kereta pula, kalau boleh tak claim 2 kali kan. Contoh yang ni kan. So contoh kita ambil dalam berapa, 100,000 lah kan. 100,000. Lepas tu contoh bumper kita rosak, harga dia mungkin dalam berapa, mungkin dalam 1,000 lah, 2,000 lah saya cakap, sebab ni macam teruk juga sebenarnya ni. So 2,000.
So bila apa tu orang tu boleh lah betulkan benda tu, tak ada masalah. So mekanik pun okey kan, okey boleh betulkan semua. So tiba-tiba bumper belakang pula pecah. Accident bumper belakang ni harga dia mungkin dalam 3,000. Sum cover kita tadi 100,000. Boleh cover tak benda tu? Boleh. Boleh lah sebab itu panggil sum cover. Dia bagi jumlah kan. Sebab kita dah bayar mengikut jumlah harga tu kan. So jangan kita takut 2 kali nak claim semua. Kalau tiga kali boleh ke? Kalau 3 kali ikut juga. Nampak dia dah serius dah. Bumper belakang kali kedua kan dia kata. Dia kata Mamat ni asyik ni je. Langgar je kan. So dia pun malas juga. Tapi dia buat jugalah dia kata. Terbaik tak apa. Kali kedua? Tu kali kedua lah. So kali ketiga kita kena ikut sum cover. Selalunya kebanyakannya kes tak banyak jadi macam tu. Tak banyak dah. Tapi kalau ikutkan dari segi kes yang biasa, kes yang biasa kita adalah yang mana saya cakap tadi lah, kita ada sum cover, boleh cover lah benda tu kan. Tapi kalau ikut real case kan, kita sebut tentang real case yang mana kalau contoh bumper kita tengok kat sini ya. Bumper kita ni macam ni. Ini contoh ni kereta lama jugalah kan. So kalau kita ikutkan kita ada 2 kategori kan kereta ni. Satu contoh kereta tu baru keluar. Lepas tu next year dia ada orang panggil facelift. Kan dia ubah sikit dia punya bumper dia semua tu kan. Kan tahu kan? Macam Beza kan. Kan Beza kan dulu kan buruk kan yang first tu kan. Second orang panggil Beza facelift tu dia kan nampak cantik sikit, yang garang jugalah. Saya pun suka juga bahagian depan dia tu kan. So dari segi contoh kalau Beza ni dah lama, kita pakai Beza yang first kan. Yang lama tu lah. Yang bukan facelift kan. So bumper dia yang kosong tu. So bila kita berlaku macam ni kan, contoh bahagian belakang ni berlaku accident pecah, lepas tu kita nak ganti yang baru. Contoh yang Beza lama tu bumper dia tak ada dah. Dah tak ada, tak spare part. jual lah. Tak jual lah spare part dia. Dia terpaksa pakai bumper yang baru. Kan body dia kan sama kan. So bila dari situ dia kena top up sikit. Sebab apa? Sebabkan bentuk dia tu apa tu orang panggil bumper yang baru tu lain. Dia ada lain. Dia orang panggil lagi tambah kos kan. Lepas tu lagi cantik lah. So dari situ pun memang kalau ingatkan macam boleh cover free-free tak juga. Tapi kalau kita kereta lama, kita nak cover untuk sekarang ni. So itulah ramai orang macam susah nak claim sebenarnya. Tapi sebenarnya cara dia kalau kita baru ni dia senang. Sebabkan bila kita baru dia akan dapat free lah. Sebab itu adalah bumper yang sama, spare part yang sama kan. Untuk bumper contoh kan. So tapi kalau siapa pakai kereta lama, bila tukar yang baru dia akan jadi baru lah. Bumper baru. Untung satu tapi dia kena top up juga. So itu adalah salah satu macam mana kita panggil real case tentang bumper ni lah untuk kereta sendiri. So ni pun okey. So next kita pergi adalah towing. Kalau breakdown kan, boleh ke tak kan? Kita apa tu orang panggil? Cover banyak kali. Kan? So boleh ke tak claim banyak kali? So ini adalah first kan. Kereta rosak, kereta BMW rasanya kan. So kereta ni kadang-kadang banyak juga breakdown. Rosak, kan? Banyak rosak tepi jalan. So kita ada tow truck kita kan. Abang tow truck kita sadar nampak. So dia kata okey tak apa. Kata boleh. Second pula rosak lagi. Orang yang sama juga. Ni abaikan lah kereta dia. Kereta dia dah modified jadi buruk sikit. So dia kata bila rosak juga boleh cover ke tak? Boleh. Selagi boleh cover. Lagi lah kan. Sama cover lagi. So ni abang tow truck ni pun dah shift apa dia janggut dah kan. So dia kata tak apa, dia happy. Dia kata boleh kan. Sebab dia dapat job. So dia okey lah. So kalau third time kan, Kali ketiga kan, ini kereta ni dia ubah swipe juga. Tapi kereta sama juga, jangan risau. So boleh ke tak? Tak boleh sih. Rasanya, tapi sebenarnya boleh juga. Boleh, dia tak risau apa kali ke? Dia ikutkan apa tu, macam kalau kita selalunya kalau 200 km kan, 200 km tu per breakdown juga. Kalau kita punya takaful provider. Tapi kalau ikut yang lain, dia adalah 20 km untuk satu jalan kan. Itu pun dia kata mungkin berapa kali je boleh apa tu, boleh claim kan. Boleh claim tow truck ni. Tapi kalau untuk takaful provider kita ni, kita pun pernah try, kita boleh bawa daripada saya pernah breakdown. Lepas tu bawa pergi rumah. Lepas tu esok dia bawa pergi workshop. Dia orang apa tu, towing tu yang bawa ke macam mana? Towing tu yang bawa. So benda tu boleh saja kalau ikutkan. So ini pun ikut budi bicara lah. Kalau kita ni dia tengok kereta kita asyik breakdown je kan. So benda tu kalau dah 10 kali janganlah sebenarnya. Tapi kalau contoh breakdown ni kita 2-3 kali ni okey lagi sebenarnya ikutkan. So dia tak kisah ke berapa kali? Dia kalau ikutkan saya tak kisah juga berapa kali. Ikut kita punya takaful ni yang kita provide ni, takaful yang kita provide ni yang orange ni
memang bagus. Dia memang orang panggil tow truck yang paling tip top juga. So bila dia boleh tow truck ni, dia boleh tow, so dia tak ada masalah benda tu. Tuan Haziq ada pengalaman kan kena tow ni? Pernah ada. So Cepat memang tak? Masa cepat tak dia datang? Kalau dia kalau apa tu sampai bawah setengah jam jugalah sebenarnya. okey So lah. 20 minit lah kan. Kadang saya pernah breakdown ni time rush hour. Time kereta banyak kan. So dia lambat sikit 20 minit tu. Time Jam rush hour. Jam lah. So okey lah benda tu kan. So dari situ tu adalah tow truck lah. Kita boleh cover juga. Tapi dia pun dah berjanggut, dia pun dah masam sikit lah. Tapi dia okey juga sebenarnya. Dia okey. Jangan risau. Tow truck ni baik lah. Okey, sekejap Tuan Haziq, kita ada viewers yang baru join, iaitu Kam Kadir. Okey. Cik Kam Kadir. Assalamualaikum. Selamat bersiaran lah bersama kami. Boleh ajukan komen untuk claim free gift ni. Okey. Okey. Kat sini kita ada satu soalan Tuan Haziq. Okey. Daripada Linda Ibrahim. Dia kata salam dan selamat pagi Tuan Haziq dan Miss Nani. Menarik topik hari ni. Saya pun ada soalan berkaitan dengan sum covered ni. Okey. Okey, saya nak tanya Tuan Haziq, kalau nak insert sum covered ada limit ke tak? Okey, insert sum covered ni kita akan masuk juga sebenarnya. So, kita akan masukkan tapi saya beritahu sikit lah. Saya beritahu sikit. Kita bagi sneak peek lah kan untuk sedotan juga. Yang mana sum covered ni ada limit juga. Ada limit. Tapi kalau ikutkan kebanyakan takaful, kita cerita jugalah sebenarnya. Nanti kita cerita juga lepas ni. So, continue tengok kita. Apa Cik Linda Ibrahim kan. So, tengok kita punya live ni. Stay je. Jangan tutup. Jangan tutup kan. So kita pergi next punya soalan yang apa kedua punya. Selalu orang tanya kan, kalau insert rendah boleh ke? Insert rendah kan. Ini adalah famous juga kat Malaysia. Insert rendah. So kita start dengan windscreen dulu kan. Kita akan sebut tiga benda ni sebab tiga benda ni mudah. Windscreen car dengan towing. Tiga benda tu lah. Benda ni memang yang kita patut tahulah. So windscreen. Untuk windscreen sekejap ya. Untuk windscreen ni. So windscreen boleh cover ke tak kan? Untuk kalau rendah. Macam saya cakap tadi, contoh kalau kita punya tadi harga kan 500 kan sekali kita kena claim. Tapi kita nak buat, kita kata kita nak buat 400 je. Tiba-tiba mengada pula contoh kita. Boleh juga. Benda tu boleh cover juga untuk kita boleh ambil 400 saja. Tapi bila berlaku accident ni, kan tadi harga 500 kan cost dia kan. So kita kena top up. Macam rugi lah kat situ kan. Keluarkan duit. So benda tu sangat rugilah sebenarnya. So benda ni setahun je kan bayar? Setahun je bayar. Lepas tu harga dia, contoh kalau harga yang 800 pun kita bayar RM90 je. So kalau contoh siapa yang cover 700 je, nanti dia kena cover lagi 100. So rugilah benda tu. Bayar ambil RM90 je terus, cover 800 terus. So sama juga macam tadi, yang mana windscreen ni sebenarnya benda yang paling penting, yang ramai orang tak ambil. Padahal dia ni orang panggil kita contribution kita bayar windscreen tu dekat premium sangat rendah. Bukannya macam kereta apa? Bukannya macam apa accident kereta tak. Yelah mungkin orang kat luar sana tu dia macam windscreen tak penting sebab tak pernah pecah kan. Tak pernah pecah. So dia tak ambil dah dia punya sum covered ni. Betul. Macam saya cakap sebelum ni, windshield dengan windscreen punya tajuk tu. Kan saya kata siapa yang tak pernah kena dia tak tahulah, tapi siapa yang kena dia memang ambil lah sebenarnya. Dah serik dah kalau sekali kena. Dah serik dah. Memang kalau kena tu bagi sakit. Nampak ni? Keluarkan bukan sikit ni. Berapa dolar ni saya tak tahulah benda ni. Banyak lah. So kita pergi, ini adalah windscreen kalau siapa nak faham. Kita beritahu simple je. So boleh top up. So next adalah sekejap Tuan Haziq, kita ada viewers yang baru join. Okay. Komen iaitu Anis Piari. Dia kata Assalamualaikum Tuan Haziq dan Miss Nani. Waalaikumsalam. Okay. Boleh tolong like, share. Lupa beritahu lah. Like, share, lepas tu kita pun ada dalam YouTube kan. YouTube pun kita akan post setiap lepas kita live ni, kita akan post juga terus video-video ni. Boleh tengok balik lah. Okay. So next kita pergi ni adalah kereta kan. Kita contoh apa tu setiap part tu kereta pula. Kereta ni boleh tak? Ni kereta Azia rasanya. So nampak tak? Ni boleh ke tak? Sum covered rendah ke tak? Boleh ke tak kan? So kita tengok. Sekejap ya. Kalau sum covered rendah boleh juga. Memang boleh. Tapi kalau dah macam ni rosak dia banyak juga. Banyak lah. Nampak ni duit kita ni mungkin berlonggok kan. Habis semua. So penting ni kita bila kita sum covered tu, kita sum covered yang berpatutan, yang betul. So contoh kalau bumper tadi
At least kita, kalau kereta kita baru kan, at least kita tak payah keluarkan lah apa tu coverage tu kan, apa bayaran tu kan. Bayaran. Untuk claim tu kita tak perlu keluarkan duit dah untuk bumper harga macam tu contoh. Tapi kalau kita sum cover ni, kalau ikutkan, contoh kalau 100,000 dia akan pecahkan bahagian. Maksudnya? Contoh kalau 5,000 contoh untuk enjin. Lepas tu bahagian lagi 10,000 untuk bumper, 10,000 untuk tu. Oh, dia asing-asing lah. Dia asingkan sebenarnya. Sebab itulah kata asal tak cover juga kan. Sebab kalau oleh sum cover kita sendiri yang kita tak cukup sebenarnya. So dia nak cover benda lain juga. Cuba kalau rosak semua, so 100,000 lah kalau ikutkan kan. Memang macam tu lah. So itu adalah sum cover. Yang penting kita dapat coverage yang berpatutan kan. Yang mana kalau ikutkan rosak dia ni memang susah. Macam ni memang ni bumper tepi ni kan. Memang tayar pun efek kan. Tayar pun efek semua. So engine ni confirm lah kena juga. Ni lampu pun sama. So lampu pun ada bahagian lain sum cover dia tu. Oh, asing. Tapi dia tak sekali kan? Dia sekalikan dalam bayaran tu. Oh, sekalikan dalam bayaran. Cuma sum cover bila cakap 100,000 tu itulah dalam dia. So penting juga kita tengok sum cover ni jangan rendah sangat. Sebab satu lagi, sum cover ni bila rendah, contoh kalau berlaku kecurian. Berlaku kecurian, harga kita buat 100,000, tapi harga kereta kita 150,000 yang kita dah bayar contoh kan. Up sikit lah. Up sikit. So bila kita ambil insurans ni, takaful ni 100,000, so dia boleh bagi 100,000 je lah. Lebihnya tak bagilah. Dia tak bagi 150,000 yang kita dah bayar. 50,000 tu kita dah rugi dah. So benda tu sangat penting sum cover ni lah. So next kita pergi simple je. Tapi biar lebih kan, jangan kurang kan sum cover tu. Biar macam sesuai rasanya. Jangan bila ejen sendiri bila cakap tentang market value harga macam ni, kita kata oh tak, sebenarnya harga ni lagi murah. Sudah macam kita tengok pun agensi tu ejen tu tengok dia biar betul dia ni, mana dia tengok ni. Dia kerja ni kot, kerja used car kot rasanya kan. So dia tahulah kot dah. So benda tu sangat penting. So kita pergi next. Untuk ni, boleh tak kurang kan towing ni, tow truck ni. So kalau ikut tow truck ni, kalau untuk takaful yang kita sediakan, kita adalah tow truck kita sangat tinggi juga daripada semua takaful provider. 200 km. Macam saya sebut tadi yang kat luar, selalunya 20 km breakdown. Sikit. 50 km dia bagi juga, tapi tu untuk accident je. Accident je, breakdown tak ada. Breakdown tak ada, breakdown 20 km je. So macam saya sebut sebelum ni, kalau daripada Shah Alam ke KL, kalau kita breakdown dekat tengah-tengah. Tengah-tengah kan, bukan tengah lah, macam kita breakdown kat tempat kerja kita nak balik rumah kan, dekat Shah Alam contoh lah kan. So itu pun dah memang tak boleh cover lah kalau kita ambil salah bila kurang tu. Kurang ni kalau untuk towing bagi saya tak galakkan sebenarnya. Sebab kena ambil lebih lah towing ni. Kena ambil lebih ataupun kita ambil provider yang mana dia memang dah panggil standard dia 200 km. Memang sangat bagus sebenarnya. Paling banyak kan 200 tu kan, dia lagi banyak. 200 tu paling banyak untuk standard untuk lah. Wajib kan. Bila takaful provider yang kita sediakan ni, dia wajib 200 km. Bukan macam yang lain kata 50 km, 20 km kan. Ada kata tak payah ambil pun tak apa kan, boleh tak payah ambil. Tak payah ambil tu bawa kereta sendiri. Bawa kereta sendirilah. Pergi workshop. So itu adalah kita cerita tentang boleh ke tak kurang kan untuk 3 tadi kan. So macam ni kalau kita ikut tadi, kita tunjuk. Kalau contoh lah towing tu 50 km kan. Lepas tu dia nak tambah lagi meter tu, boleh ke? Nak tambah kilometer lagi. Kilometer untuk yang tu lah. Okay, so ini kita pergi next topik ni. Lagi. Topik kita next ni. So kita pergi yang mana soalan kita next? Soalan kita 3 step tadi. Kita cerita tentang kita cerita tentang cover boleh claim 2 kali tak? Claim 2 kali. Lepas tu boleh ambil kurang ke tak kan? Yang kedua. Yang ketiga adalah kalau insured lebih. Insured lebih kan? Tadi kurang, lebih pula. So kita nak insured lebih tak? Kita tunjuk sini video. So kita nak insured lebih. So kita bagi ni contohlah kan, kita punya pasangan yang nak renew kan kita punya insurans kan. So dia kata okay, nak insured banyak ni kan, yang atas tu, tapi yang bawah dia kata kita insured lebih. Boleh ke tak kan? So ini adalah dia punya gambaran dia lah. So insured lebih boleh ke tak kalau siapa nak tahu kan. So kita pergi next, kita punya gambar ni insured lebih. Sekejap dulu. Ni untuk windscreen dulu kita sebut. Ni windscreen lah. So insured lebih boleh ke tak? Sebenarnya boleh, memang boleh. Untuk windscreen, yang pertama kita sebut tentang windscreen, sangat penting sebenarnya kita insured lebih. Macam saya sebut tadi,
kalau kita dah sekali pun dah harga dah tinggi kan. Sebab dia cover untuk satu windscreen sekali kan. So bila harga satu pun dah tinggi, bila kita nak claim tempat sama juga, orang panggil kemalangan windscreen sama juga. So tak cukup lah sebenarnya kalau ikut kan. 2,500 nak 2,500 lagi tak cukup sebenarnya kalau ikut coverage 3,500 tadi kan. Kalau contoh dalam masa setahun tu dia dah habis guna sound cover tu. Dia boleh macam mana? Boleh tambah ke? Boleh. Dia tak boleh tambah. Kira habis lah tunggu setahun Habis je lah. Tunggu setahun lah. So memang benda tu tak boleh lah. So ini kadang masalah sangat tu orang tu kalau banyak kali kan. So benda ni sangat penting. So ni adalah windscreen juga. Yang ni windscreen dia memang habis. Hancur kan semua kan. So ni sebenarnya ada case juga sebenarnya. Baru kan? Saya rasa hari Khamis minggu lepas. Hari Khamis minggu lepas. Yang So ni, boleh ceritakan sikit. Yang ni yang saya tahu je lah. Yang saya tahu yang ni kejadian ni berlaku dekat airport Subang. Subang Airport ke? Dekat roundabout kan? Dekat roundabout. Lepas tu tiba-tiba dia masuk. Apa tu longkang. Tiba-tiba dia masuk? Dia muncul apa? Itu longkang ke macam mana? Dia tak cakap sebab dia apa. Tapi tiba-tiba dalam tu. Okay. Saya pun tak sure lah. Mungkin tu Aziz. Mungkin saya rasa sebabkan dia ada macam artikel ni dia sebut tentang dia bukan swerve lah orang panggil, tapi dia macam tak terkawal masuk dalam longkang ni. Saya rasa ni pelajar kan? Pelajar. Dia berusia 24 tahun. Dah baca belum? Kalau dah baca tahulah. So 24 tahun pelajar yang mana bila dia keluar daripada dia keluar dari kereta, dia boleh keluar tau, dia survive. Hidup lagi. So bila keluar dia pergi berdekatan dengan Subang Airport ni. Kan? Lepas tu ada orang yang attend dia. Orang rasa macam pelik juga, terkejut jugalah, orang penuh dengan lumut semua kan, lumpur semua. Dia elok lagi berjalan kan. Orang kan zombie ke apa, takut jugalah. Tapi dia keluar. Itulah kita tak tahu. Sebab siasatan ni baru je kes ni. So dia akan buat siasatan lanjut lah. So kita tahu juga tentang cerita ni. So bila windscreen ni, bila kita cover tinggi kan, so okey lah benda tu. Windscreen kan. So bila cover tinggi, kita boleh claim banyak kali. Macam dia ni, contoh kalau dia ambil ni sampai penuh dah kan, dia accident. Satu kereta. Contoh kalau sebelum ni dia ada cermin pecah je kan, depan je kan. So dia dah pakai berapa, 500 kan, dia punya some cover dia kan. Maksimum dia 1,000 lah contoh 1,000 kan. Lepas tu dia buat ni kan, jadi benda ni. So lepas tu harga dia, contoh sama juga harga dia kan, harga dia 500 juga untuk tanggung kos windscreen ni kan. So cover juga untuk orang ni. Dia 500 depan belakang semua masuk. Dia ni contoh lah 500 harga dia, kos dia. Yang penting kos saja. Tapi dia cover semua cermin kan? Dia cover semua cermin. Jadi untuk kalau ikutkan ada setengah takaful ataupun setengah agensi kan, provider dia akan cover untuk depan saja. So bahaya juga benda tu. Kan kita ada cerita kadang dia cover cermin sisi pula kan. Tapi untuk kita memang dah mandatory, dah wajibkan, dah standard, yang mana dia akan cover depan, belakang, kiri, kanan. Kita akan letak benda tu. Kecuali cermin sisi lah tak cover kan? Cermin sisi dia tak cover jugalah. Cermin sisi tu kira macam some covered untuk body kereta juga. So tu spare part lah orang panggil lah. So next kita pergi adalah ni. Kita pergi towing. Towing keluar ni lah. Towing kita boleh insure lebih ke tak? So contoh kita, kenapa dia insure lebih orang kata kan? Malaysia ni tak adalah besar sangat kan. Tapi contoh kita pergi luar negara juga. Yang mana yang boleh ni lah, boleh bawa kereta kan. Thailand, lepas tu Brunei ke apa kan. Singapore kan. So Singapore, Brunei, Thailand boleh cover juga. Kalau negara lain tak boleh kan? Tak boleh lah. Tapi kalau kita ambil lebih, kita dapat ni lah. Dia panggil unlimited towing. Ambil lebih, murah je kan. Dalam berapa? 22 sen sehari lah orang panggil lah. So dari situ kita dah boleh cover setahun. Kita boleh cover unlimited towing dari situ. So nak cover towing lebih boleh juga. Nak pergi Thailand ke nak pergi Brunei ke boleh. Mungkin kita punya kereta towing kita ni dah macam ni dah. Sebab dia unlimited towing dah canggih sangat dah kan. So ini sangat penting sebenarnya. So bila kita ada towing yang cukup, kita ada unlimited towing lah saya cakap. So some cover untuk towing boleh juga. So next kita rasa kita tak sentuh satu lagi je. Yang tu kan kalau breakdown dekat luar negara dia ada nombor ni. Saya pun baru perasan. Nombor dia lain lah. Yang ni kan. Yang nombor bawah ni. Sebab kalau dalam Malaysia kita ambil nombor yang atas. Betul atas tu lah. Ni luar daripada Malaysia. So nanti bila dia call, contoh kita call juga nombor atas tu, dia akan pass dekat nombor bawah tu lah. Bawah tu. So benda tu penting lah, benda senang je. So next kita sebenarnya kita nak cakap
tentang ni. Kereta pula. Kalau kereta accident kan. Kan? Sebab kita takut benda tu berlaku, kita takut tak cover semua, boleh tak ambil cover lebih kan? So kita jawab tadi soalan tadilah. Soalan Miss Linda tadi. Cik Linda Cik Ibrahim tadi kan. So soalan dia adalah boleh tak cover, apa soalan dia tadi? Apa? Sekejap boleh. Boleh. Kalau nak insure sum covered ada limit tak kan? So ikut sum cover ni, kalau ikut kebanyakan takaful provider, dia ada limit sebenarnya. Limit? So contoh kalau harga tu 100,000 market value, dia ikut jugalah 100,000 je boleh cover. Kan? Tapi kita kata kita risau, kereta kita ni macam lain lah kan. Kita kata mahal lah sikit lah contoh kan. So kita nak cover lagi tinggi, boleh juga. Kalau untuk takaful yang sebenarnya boleh juga, tapi untuk yang kebanyakan takaful provider di luar sana, dia tak boleh, 100,000 je. Tapi pergilah dengan kita. Bila dengan kita ni, kita sediakan ni yang oren ni, dia akan cover up to saya rasa 30%. 30%. So daripada 100,000 kita nak cover contoh 30%. Kita nak cover lebih kan, sum cover, sebab kita risau sebab kecurian kita bayar tak habis lagi kan. Contoh kita bayar 130,000 time tu kan. So kita tak nak lah tengok market value 100,000 kan. So kita tak nak lah cover sampai 100,000 je kan. So menangis lah 30,000 tu hilang kan, rugi. So kalau dengan kita boleh cover limit dia sampai 30% tambah. So kalau 100,000 30% tambah berapa? 130,000 lah. So maknanya tadi ngam-ngam lah. Kita punya bayaran tadi 130,000 dengan sum cover kita 130,000. Tapi maknanya kita tinggi 30% daripada market yang ada lah di luar sana. So itu maksimum adalah lah tu. tu maksimum. 30% tu paling tinggi lah. Kalau ada nak lebih lagi boleh ke? Lebih lagi kalau ikutkan takaful yang ada kat Malaysia ni tak ada lagi belum. Tak boleh. Dia contoh kalau boleh lebih, kereta-kereta eksotik. Exotic kereta apa? Kereta Ferrari. Macam tu. Kereta-kereta macam tu. Dia kena insure lebih. Sport car ke? Sport car dia biasa lagi. Tapi kalau kereta exotic yang tinggi-tinggi, yang pelik lepeh-lepeh tu kan, kita tengok kereta-kereta dia tu, itu boleh. Dia memang bagi cover tinggi. Sebabkan bila cover tinggi, dia bukannya naikkan 30,000 tak. Dia akan naik beratus-ratus ribu. So untuk kita bagi kepastian untuk takaful agency bagi percaya kita nak cover sampai contoh 2 juta kan, daripada 1.8 juta jadi 2 juta kan, 200,000 naik kan, dia okey lah benda tu. Sebabkan kita dah bayar tinggi lah sebenarnya. Kalau ikutkan 200,000 mungkin dia punya premium dia agak tinggi, mungkin dalam 10,000 juga tambah premium dia. Banyak juga. So kalau siapa nak tahu kira dia, siapa yang beli supercar tu nak tahu kiraan dia punya coverage takaful dia tu, boleh, kita boleh kira juga. Kita boleh kira kat Ferrari ke, Mustang ke. Kita serius, memang boleh, kita boleh kirakan lah benda tu. So daripada sini kita tengok gambar kita ni yang tadi kan. Nampak tak, daripada towing tadi kita cakap Bangkok lah, Awonang lah kan. Semua ni Awonang ni dekat lah dengan Pulau Phi Island orang panggil lah, pulau-pulau dia. Lepas tu kita ada Penang kan. So benda ni cover kan. Bila kita nak insure tinggi boleh. Sampai nampak dia boleh bawa Singapore, Thailand kan, dengan Brunei jugalah. So benda tu sangat penting sebenarnya. Yang mana kita tambah berapa tadi? 22 sen sehari kan. So tak rugilah kalau ambil pun. Tak rugi sebenarnya. So sekejap kita tengok kat sini. Okay. So sekarang ni kalau sebab kita masa tu tak banyak juga kan. So nampak tak, mesti ramai orang dah faham dah kan. Sebab ada 3 benda je kena ingat sebenarnya. Simple je kan. 3 benda tadi kan. Apa tu, boleh claim banyak kali tak. Lepas tu dengan insured kurang. Lepas tu insured tinggi boleh ke tak kan. Lepas tu kita dah beritahu lah sebab-sebab dia, kenapa boleh, kenapa tak boleh kan. Lepas tu kita beritahu 3 part ni, yang mana 3 part ni sangat crucial atau sangat penting. Windscreen, kereta tu sendiri dengan towing tu lah. So kadang lepas tu kita punya kereta pun happy sebab kita cover dia dengan baik. Macam mak kita mak kita sejuk lah bila kita bagi panggil takaful dekat mak kita kan. Dia pun okey, dia rasa macam selamat semua. Dia nak keluar mana-mana senang. Dia nak keluar mana senang lah. So benda tu, itu adalah 3 step yang kita beritahu tentang macam mana kita nak kenal tentang sum cover ni lah. So kita ada 5 minit lagi. Tapi ada juga yang ramai masuk juga ni. Mungkin tu Aziz boleh baca kan. So rasanya ini semua diorang tak nak free gift lagi. Nanti mungkin diorang nak free gift lah. Mungkin boleh komen lah sebelum kita tamat live ni. Sempat lagi nak komen tu 5 betul minit. Lah. So ini adalah
kes-kes yang saya beritahu, kes tadi kita dah beritahu kan. Lepas tu dengan step-step dia tentang some cover lah. So saya rasa itu saja daripada saya sendiri lah. Saya paskan kepada Miss Nani sendiri. Okey, kepada semua viewers yang dah menonton kita daripada awal tadi, mungkin dah boleh faham lah kan apa yang Tuan Haziq ceritakan tadi tu. Okey, so memang macam memang info terbaru lah. Saya pun tak tahu apa. Tak tahu juga? Tak tahu lah, tak berapa nak tahu. Okey. Selalu tahu some cover je. Ha. Apa benda tu sebenarnya. Okey, Tuan Haziq dah kongsikan dengan kita tadi, iaitu kalau boleh ke claim 2 kali dalam masa setahun? So jawapannya boleh. Boleh. So apa yang boleh kita claim, iaitu windscreen. Yang kedua, kereta itu sendiri. Yang ketiga, towing. Okey, seterusnya yang kedua, kalau insured rendah boleh ke tak? Okey, jawapannya pun boleh. Boleh. Tapi semua kena top up. Semua kena keluarkan duit lah. Sama juga. Windscreen, yang kedua kereta tu sendiri, yang ketiga towing. Okey, yang ketiga tadi adalah kalau insured lebih pula. Yang ni kita kena simpan duit. Tadi kita keluarkan duit. Betul. Ni kita kena simpan duit kita. Sama jugalah windscreen, kereta dengan towing. Okey, saya rasa itu saja. Itu saja rasanya. Itu saja. Kita sebab ni mau tu fakta sebenarnya lah. Okey. Sebelum kita akhiri live ni, saya ada serangkap pantun lah macam moderator sebelum ni selalu akan beri pantun. Okey. Ia berbunyi, madah diungkap, santun bitara. Pantun dilantun, mengusik hati. Salah silap tutur bicara. Pohon diampun seikhlas hati. Okey. Kalau macam sebut tadi lah, kalau saya silap kata kan, ada tersinggung ke apa kat luar sana kan. So saya minta maaf lah kan. Kita minta maaf lah. Okey, kita nak buat disclaimer jugalah sekali lagi, yang kita ni just sharing information. Kita bukan nak menjualkan apa. Just nak tambah ilmu pengetahuan je. Okey, so saya rasa itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.